Nampak data. Okay, bergema je. Bergema saya cakap. Ada dua Boleh soalan. tu, boleh. Okay, tadi, ya. So, hari ini kita lihat second method. Kita mula. So, tadi tak ada lagi ni, dah 8-10 minit. Okay, insyaAllah masa untuk kuliah ni dia tak lama lah, tinggal satu topik. Dan mungkin kita boleh lihat sekiranya ada Q&A ataupun exercise lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi sekali lagi. So, now we are in the chapter 2. Okay, still in chapter 2 about the nonlinear equations, which we are trying to find the roots of the equation of the function given. Okay, in last class, we learned about the Newton-Raphson method, which require us to do first derivative. Okay, we have to, itulah kita kena bezakan kan. We have to derive from the function given, but sometimes kita akan ada menghadapi kesukaran untuk menerbitkan persamaan. Sekiranya mungkin ada sin ke, ada cos ke, kemudian dia ada in bracket ke satu tolak x ke satu dan in bracket itulah, in bracket dalam square root of something itu kan. So yang punca kuasa tu, so jadi dia lebih rumit lah, punca kuasa 3 ke punca kuasa 4 dan susah untuk kita bezakan. Okay, that's why lah kaedah yang ketiga ni datang. Okay, jadi dia ni actually penghampiran lah. So kalau ikutkan dia penghampiran, bermakna kaedah Newton-Raphson lebih tepat lah. Okay, kaedah Newton-Raphson lebih tepat berbanding dengan second method. Dan kalau dari segi definasi lah, sebab Newton-Raphson dia derive untuk second function tu. Okay, diterbitkan minum susu tu. So pagi-pagi itulah orang hidang susu. Apa? Si Joy tu ni lah, orang dah berumur saya ni, kolesterol ada, takut darah tinggi dan sebagainya kan. So jadi saya tanya jugalah, so, minum susu. Tapi jangan minum condensed milk lah. Condensed milk tu boleh, tapi jangan banyak. Okay. Selingan. Tengah sarapan kan sambil lah. Susu ni kena minum cepat ni. Okay, sorry. Kita second method ni, itulah saya kata tadi dia approximate, ada approximation lah compared to the Newton-Raphson, tapi kedua-duanya tetap numerical method lah. Okay, actually dia pun penghampiran juga kerana dia akan ada lelaran. So dekat lelaran tu nanti pun ada wujud error. Cuma kat sini error dia bertambah lah kerana tadilah first derivative ni dia pun dah dia dah approximate kan. Okay, penerbitan dengan perbezaan tadi. Okay. So in second method, the derivative is replaced by the difference approximation based on the successive estimate. Okay. Jadi perbezaan dari segi definisinya kita ada dy dx kan, ataupun del bentuk segitiga tu, del y per del x. Okay. Jadi kalau kita ada dua titik, y1 tolak y2 bahagikanlah dengan x1 tolak x2. Itu juga adalah kecurunan kan. Kecurunan tu itulah first derivative lah. Perbezaan pertama. So dari segi definisinya tu yang awak nampak ni ada gambar penghampiran. So y prime xi campur 1, okay, approximately sama dengan equal to y xi tolak y xi campur 1 bahagi xi tolak xi campur 1. Okay, imagine you ada graf kan ingat masa kita buat tensile test, okay, kita kira kecerunan untuk mengira modulus yang kan. So modulus yang, tapi garisan tu walaupun dia kita assume dia betul-betul straight line lah, linear kan. Dan kita ambil 2 point, daripada 2 point tu kita dapatkan perbezaan y dengan perbezaan x untuk mendapatkan kecerunan. Dan kecerunan itu sama dengan modulus yang kan, remember kan. So actually itulah konsep perbezaan. So kita dapatkan dua titik tu dan kita bahagikanlah paksi y dengan paksi x. Okay,
So kita dapatlah kecurunan bagi fungsi tersebut. So itulah itu yang digunakan pakai kalau lihat persamaan ni tadi lah. So yxi tolak yxi campur 1 bahagi dengan xi tolak xi campur 1. So I dengan I campur 1 ni itulah menunjukkan dua lokasi titik yang berbeza lah. Okay, I campur 1 tu sebab kita guna lelaran. So yang terkini xi itu menuju satu step ke belakang. Okay. Dan substitute in Newton-Raphson iteration by formula. So diguna juga Newton-Raphson. Bezanya kat sini je. Dalam Newton-Raphson dia terus bezakan secara analitikal lah. So cuma dalam second dia guna kaedah ni penghampiran ini. Okay, digantikan dalam numerical dalam Newton-Raphson iteration formula. So masukkan ni balik. So kita akan ada xi campur 2 sama dengan xi campur 1 tolak y xi campur 1 bahagi dengan y prime xi campur 1. Okay, kenapa dia mula ada dua ni? Kalau dalam Newton-Raphson dia ada satu je. Xi campur 1 sama dengan xi tolak dengan y xi per y prime xi. Okay, dalam Newton-Raphson. Okay. Tadi ini menunjukkan dalam second method kita perlukan dua titik sebelum. Kita perlukan dua titik sebelum dia lah. Okay, jadi xi campur 1. So maknanya sebelum xi campur 1 mesti ada xi. So kena ada xi dengan xi campur 1 barulah kita boleh buat xi campur 2. So kena ada dua titik. Okay, untuk mula second method. Okay. Nanti kita akan lihat dia punya itulah algoritma dan juga contoh nanti. Okay. So kalaulah kita guna ni dan kita boleh tulis xi campur 2 sama dengan xi campur 1 tolak dengan okay, ni y xi campur 1 adalah y xi campur 1 okay, dikalikan dengan xi tolak xi campur 1 okay, dibahagikan dengan y, ini sebab y prime lah, y prime di definisi y prime ni lah. Okay, xi tolak xi campur 1 bahagi dengan y xi tolak y xi campur 1. Okay, ini adalah definisi y prime. Okay. So kita olah, maka kita akan ada xi campur 2 sama dengan xi y xi campur 1 okay, tolak xi campur 1 dikalikan dengan y xi okay, dibahagikan dengan jumlah perbezaan y xi campur 1 tolak y xi. Okay, ini formula dia lah. Ini formula dia. So awak kena tahulah apakah dia xi, apakah dia xi campur 1, apakah xi campur 2. So ada 3 titik kat situ. Okay. Dan kita kira y dia. Okay, y tu adalah any fungsi yang dalam yang kita kena nak cari lah. Okay, f tu adalah y lah. Y tu adalah f lah. So fungsi, function. So yang mungkin diberi dalam soalan, mungkin yang okay, awak kena keluarkan persamaan dia daripada penyataan soalan. Okay, soalan tu mungkin dalam bentuk teks kan. Dan you kena keluarkan persamaan daripada dia. Itu pun boleh jadi juga kan. Okay, dari situ baru kemudian kita dapatkan solution untuk pemodelan matematik tadi. Okay. So itulah dalam matematik, numerical method ni ya, kita dapatkan masalah tu daripada yang sebenar kan. So daripada yang sebenar tu, actual tu, dia bukan ada persamaan pun. Kadang-kadang dia bentuk apa, yalah kita nak kira kadar air keluar ke air pipe okay, di sedut di air pipe kan, kadar air ke memenuhi tangki. So jadi kita kena wujudkan persamaan yang yang menggambarkan okay, proses tersebut. Okay, proses apalah. Okay, banyak kan. Okay, dalam mechanical ke, dalam engineering ke, dalam dunia sebenar ni, kalau kat jalan raya kita nak juga tahu kadar trafik. So kadar trafik tu mungkin kita ada motor, ada kereta. So berapakah nilai kereta, berapakah bilangan kereta dalam 1 minit, berapakah bilangan motor dalam 1 minit, lori dan sebagainya. Jadi kita jumlahkan, so kita wujudkan persamaan dan baru kita boleh kita predict untuk yang minit yang akan datang macam mana, sejam yang akan datang macam mana kan. So kita dapatkan formulation tu lah. So formulation tu kerja engineer lah kadang-kadang. Okay, kita lah yang kena modelkan dan cari model yang paling dekat dengan real problem tadi. Okay. Tapi bila kita nak modelkan tadi tu, dia akan ada anggapan, andaian yang kita buat. So saya cerita ini yang aku akan patutnya buat nanti dalam group assignment 2. So awak kena pilih the real situation dan buat andaian, anggapan dan sebagainya
untuk keluarkan model matematik awak. So daripada model tu nanti awak kena itulah buat analisis, okey, yang mungkin boleh predict future punya tu ataupun menggambarkan itulah sehampir mungkin masalah sebenar tadi. Okey. Okay, dengan menggunakan kaedah numerical nanti. Okey, itulah kita sebagai bakat engineer ni, you all ni. So nanti ya mungkin kena reka bentuk, kena design, itu adalah kerja-kerja yang awak akan lakukan. Okey, kita lihat dunia sebenar, kita lihat real problem dan we try to modelkan dia dalam mathematically ataupun dalam satu sistem. Okay, and then kita try to solve and then buat penambahbaikan dan sebagainya balik kepada yang the real situation tadi. Okay. Kan nanti awak belajar kontrol, awak belajar termodinamik, even benda tu pun sama sebab kita cuba nak memahami macam mana fenomena ataupun real situation tu. Okay, tu yang awak tengok mekanik bendalih, solid mekanik pun sama. Okay, kita nak fahamkan apakah yang sebenar tu dan kita boleh fikirkan apakah yang mungkin boleh dibuat tambah baik ataupun sekiranya ada masalah macam mana kita nak solve masalah tersebut. Semua itu memerlukan pemahaman, memahami situasi sebenar tadi tu. Okay, dan memerlukan pemodelan tadi untuk kita jadikan sebagai evidence ataupun menguatkan hujah-hujah kita lah. Okay, without calculation dan kadang-kadang kita macam mana boleh jadi, tapi kita tak boleh, kita just andaian tanpa ada hujah, kan, dan hujah tu pun tak ada fix and facts lah, kan, dan susah orang nak percaya. So kita sebagai engineer kena carilah, kena sediakanlah bukti dan fakta yang menyokong kita punya andaian ke, kita punya hipotesis ke, kita punya itulah keputusan tadi. Okay? Basically tu cerita panjang lah. Tapi yang ini adalah tools macam mana kita boleh gunakan untuk buat decision. Okay, awak yang belajar dalam ni sebenarnya adalah sub tool je lah. Sub tool yang mungkin boleh dijadikan untuk kita mendapatkan keputusan. Dengan keputusan itu data, kita analisa data yang kita analisa itulah yang boleh kita menjadikan hujah untuk kita buat keputusan, sesuatu keputusan. Okay, dalam engineering decision lah. Okay, even tak semesti engineering, macam saya pun nak buat markah kan, ambil awak test kan, ujian ke peperiksaan. So daripada hasil jawapan awak itulah saya kena analisa. So untuk menunjukkan pelajar macam mana pencapaian kursus ini. Adakah kursus ini okey ke tak okey ke, ataupun cara penyampaian saya sesuai tak sesuai. So berdasarkan kepada penilaian yang saya buat tadi. Okay, sama juga awak nanti dekat luar sana, awak kena sentiasa membuat pemantauan, penilaian, semakkan semula. So whole dah ada proses akan dilalui. Okay, bukan engineer je, selain engineer pun itulah basically yang kita akan lalu, okay, sebagai pengurusan eksekutif dan sebagainya. Okay, even tak semestinya pengurusan, yang level-level rendah pun akan melalui proses itu sebelum kita buat decision. Okay, keputusan. Okay, ataupun awak ni memang jenis orang buat keputusan untuk saya je lah. So tu susah juga lah. So, kita nak semua orang buat keputusan untuk kita, bukan kita tak mampu buat keputusan sendiri kan. So hopefully tidak lah. Okay, tapi setengahnya ada perlu untuk orang buatkan keputusan untuk kita. Okay, sebagai anak kita buat keputusan untuk anak-anak contohnya kan. Awak pun dulu anak-anak kan cuma awak hantar sekolah. So sekolah, dia hantar sekolah yang tertentu lah, mungkin dia tercenderung kepada agama, so dia hantar sekolah yang aliran agama dan sebagainya, ataupun dia hantar sekolah yang biasa untuk mendapat pendedahan. Tapi semua dibuat tu ada reason, ada itulah justifikasinya. Okay, samalah juga nanti awak akan lalui proses itu. Okay, panjang pula menggoreng. Sebab apa? Sebab satu topik ni pendek je ni. Ini last. Okay, tapi itulah ini adalah tools. Okay, yang awak belajar dalam kursus ini adalah alat. Okay, itu adalah modern tools. Modern tools, ulang balik. Okay, untuk apa live ni? Dengar saya membebel lah. Dan untuk diguna pakai lah. Okay, dalam engineering decision. Okay, making terutamanya lah.
Okey, so itu keadaannya XI campur 2. So kan kita mula tadi sebut tadi kenapa ada 2 tu So bermakna kita perlukan lebih daripada satu titik ataupun initial gas tadi. Kalau neutral reaction kita buat satu initial gas. Okey, yang mula-mula tu initial value untuk X. Tapi kat sini kita perlukan 2. Okey. Okey, ni mana tak bergerak ni. Okey. So dari segi graphically kes dia kan dia sama juga tadi nak dapatkan kecerunan. So to implement the iteration disebutkan 2 point kita sebut tadi lah. That certify the intermediate value theorem, one has positive value and another one must be negative. Satu positif, satu negatif. Sebab kan kita nak bersilang. Untuk bersilang dengan paksi X sama dengan kosong, mesti ada satu positif, satu negatif. Kalau dua-dua positif, tak akan bersilang dengan paksi X sama dengan Y sama dengan kosong. Sorry, ini paksi ini adalah dipanggil Y sama dengan kosong. Paksi X. So, untuk Y sama dengan kosong, mesti ada dua titik, yang satu positif, satu negatif. Okay. Kalau tak, dia tak akan bersilang. Untuk dapat titik bersilang S2 ni lah. So that's why dia kena ada satu negatif, satu positif. Okay, yang apa positif negatif ni, itu positif tu Y bukan X. X tu tak kisahlah dia dua negatif ke dua positif ke tak ada isu. Tapi Y ni mesti satu positif, satu negatif. Okay. So table data kita dia macam ni lah. Mudah. So dia ada 3 row je. Nanti kalau kita nak tambah, kita tambah error. So kita ada I, XI dengan Y. Okay, sebab semua kan nampak dia tak ada sebutan Y prime. Y prime tadi dah digantikan dengan apa dia? XI tolak XI campur 1 tadi. Okay, dibahagikan dengan Y XI campur 1 tolak Y. Ini YI ni. Ini adalah Y prime asalnya. Okay, telah digantikan. So tak ada sebutan Y prime. So kita hanya ada XI dengan Y. Dan kita boleh tambah satu lagi kolom error. Kalau dalam Newton Raphson dia ada 5 kan. XI, Y, Y prime dengan error. Okay, dia ada lagi ringkas lah. Okay. Ada soalan ya? Tak ada ya? Nanti ada. Aku usah soalan ni. Senang saja ni. Okay. So itulah kita punya tujuan, kita dapat fungsi ya. So nanti semakin okay, mungkin mula-mula kita dapat X2 kat sini. Okay, kemudian kita gunakan apa nilai X2 dengan X1 kan. Kita lah dapat X2 kat sini, mungkin X2 kat sini tapi Y di sini nampak di bawah ni. So, kita dapat ni titik ni. So gunakan titik ni dengan titik satu lagi. Okay, X3. So nanti dia akan menghampiri selama makin hampir dengan titik merah ni lah. Okay, makin menghampiri titik merah. Kalau kita teruskan lelaran tadi lah, iteration ni kalau kita teruskan, so titik biru ni dia akan bergerak menghampiri titik merah. Okay. Untuk dapat punca lah. Boleh. So titik satu kan, X0, X1 kan jauh. Kemudian S2 makin dekat dengan titik merah. Nanti dia dapatkan S3 mungkin lagi dekat lagi. S4, S5 dan seterusnya lah. Sampai ke X yang paling tepat lah. Okay, so tu lah. Dulu Dr. Walia dia panggil dancing. Okay tu. Macam mana kita nak tu, tengok. Sebab kita tengok ni. So start. Okay. 3 step lah untuk calculation pattern in every iteration. Untuk step learn ada 3 step. So step pertama, XO kali Y, XY, X1. XO, X0 kali dengan Y, XI. Ini SI lah. Ni putaran satu kan. Okay. Ni pun XI tolak 1 lah. SI tolak 1. Okay. Ini XI. Okay. And then step 2, ini pula. XI dikalikan dengan Y XI tolak 1. Ataupun X0 ni lah. Okay, step 2. Step 3, ni pula. Y XI tolak Y XI tolak 1. Okay, dan kita repeat lah benda tu. Okay, kita ulang. Okay, untuk iterasi yang berikutnya. So, yang pertama ingat lah. Ni silang. Okay, bahagi dengan step 3. Okay. Ini tolak ini bahagi ini. Okay, dia ada tolak kan ni, nampak simbol tolak ni. So silang ni X0 kali dengan Y X1. Okay, tolak dengan X1 kali Y X0. Okay, pembawahnya Y X1 tolak X0, Y X0. Okay, tu 3 step dia.
dalam second method. Okay. Dan kalau kita nak buat algorithm untuk programming, itulah nanti kalau sempat mungkin you all boleh buat Python kot untuk ni. Python punya pengaturcaraan. Kan tingkatan 2 pun buat kan? Takkanlah awak tak boleh buat. Dah bukan tingkatan 2 ni. Tingkatan berapa 5, diploma 6, 7, 8, bukan tingkatan 9 sekarang. Okay. Ataupun 10 lah. Dah tahun 3 kan. Okay, select initial points x0 dengan x1. Also calculate y x0 dengan y x1. Okay, check the requirement. Okay, tadi kata satu mesti positif, satu negatif. Okay, kalau dua-dua positif dan tak ada lah, tak ada punca lah. Okay, dia perlu dua-dua, salah satu dia mesti hasil darab dia mesti sama dengan kurang daripada kosong, negatif lah. Okay, continue. Kalau tak, then stop lah. Okay, do the calculation of x2. Okay, x0 y x1 tolak x1 y x0 bahagi dengan y x1 tolak xy x0. Okay, check convergent criteria. Okay, sekiranya ada, dah boleh stop ke tak. And then y x i1 i campur 1 tolak dengan xi mesti kurang ataupun sama dengan toleran yang ditetapkan. Okay, semalam kita setkan apa 0.0001 untuk Newton Raphson. Okay, then move one increment and return to step 3. Okay, kalau perlu dia lah repeat. Okay. Check requirement ni hanya pada mula je, first step. Okay. So initial guess ni penting lah, initial point ni. So kalau salah pilih then tak akan memenuhi step 2 lah. Okay, dan dia akan repeat step 3 sampai dia converge. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, sampai dia converge ya. Okay, so ini adalah M function. Okay, untuk tersebut. Okay, ni kalau nak buat Python ni, awak ambil ni ya, copy ya ni. And then kena ubah suai ikut command dalam Python. Python ada command dia. Okay. So tapi Python dia punya kelebihan dia macam orang kata lah, macam teks biasa. Macam bahasa biasa. Bahasa yang kita sebut ni ataupun bahasa penulisan tu lah. Straightforward ayat dia. So lebih mudah lah compare to di macam ni kan MATLAB ataupun C ke. C kan dia C lah punya language. Okay. Ataupun Fortran ke, Fortran lagi ni sikit begini out lah. Okay, compare to C ataupun C++. Okay. MATLAB ni pun dia dah banyak library. So actually dia guna banyak library lah. Library dia tu so yang memudahkan dia punya pengaturcaraan tu. Tapi Python lagi banyak library dia. Dan that's why lah bentuk dia lebih mudah. Kalau macam kita baca dia punya ayat pengaturcaraan tu, dia lebih macam baca teks dia. Kita boleh faham. Okay, step to step tu. Okay. Ada banyak library lah. So guna je library dia. Okay. So ini kalau nak guna macam mana? Ni lah type ni. And result sama dengan second, masukkan fungsi, masukkan initial guess point 1 dan 2, so masukkan tolerance. Okey, contoh. So kita guna contoh yang sama sebelum ni. So tengok. So kita ada respond following function yx sama dengan x kuasa 6 tolak x tolak 1. So kita nak solve gunakan second method. Initial value dia setkan dalam soalan ni 1 dan titik 1 dan titik 2 lah. So sebab awak masuk titik 1, y1 dengan y2 tu, awak akan dapat nilai dia kurang daripada kosong lah. So satu positif, satu negatif. And then stop your prediction with the error convergence less than 0.00001. Okay, 40 tu Verify your calculation by plotting the function and show your predicted result is correct. Itu samalah dengan contoh sebelum ni. Gunakan SMAT ataupun gunakan Google Sheet ataupun gunakan Excel tu. Then plot the convergence control to see the results of the result converge to a solution. Okay, ini iteration lah. Okay, nilai yang awak dapat bagi step iteration tu awak plotkan. Cuba tengok macam mana dia converge. Sepatutnya dia akan menghampiri nilai kosong. Okay, Y dia lah. And then verify your calculation by using second M function tadi lah dalam FreeMath. Okay, ni FreeMath. So yang ni guna spreadsheet, ni guna spreadsheet.
Yang ni guna S0. Okay. Okay, boleh? So kita tengok ni how to conduct gunakan Google Sheet. Okay, saya stop kat sini. Kita pergi komputer sebelah. Ada soalan sebelum tu? Any questions? Doktor, Tak ada ya. Mudah dekat GC tu doktor ada bagi M-file yang doktor sudah download tu kan? ya Google Sheet ada. Semalam saya dah cuba unzip file-file M-file tu lah. Ya. Tapi dia tulis jenis file dia MATLAB code. Dia memang M file tu, dia punya file extension dia M.M. Oh, memang MATLAB. Dia MATLAB, FreeMat sama. Oh, sama. Cuma MATLAB dia kan lagi saya sebut tu, dia punya tu function dia lebih satu hal, tapi dia punya storage dia berat satu hal. FreeMat tak seberat MATLAB. Okey, nampak komputer saya satu lagi. Okey, semalam kat sini kan. Okey, nampak kita buat ni, semalam kita buat untuk apa? Untuk nanti korang. Yang pertama kita baca apa? B-section. Bisection and then second utilapson. Kan ada third di sini ya. Kita pertama, third ni pun kita boleh copy lah. Okey, sebab dia punya data pun sama. Okey, cuma dia tak ada yang ni tak ada lah. Okay, dia tak perlu, dia guna penghampiran. So dia katakan X0 dengan X1 X1 dibagi X1 sama dengan 2 X1 sama dengan 2. Okay, epsilon dia bagi lagi kecil kan. 0.000 ada 4 kosong tadi. Okay ni. So apa kita kena buat? Kita kena ada X, N saya suka N untuk bilangan. Kita ada X dan kita ada Y, X. Saya nak copy je lah. Bebas. See? So kita ada 3 kolom saja ni. Okay, dan satu lagi kalau kita nak tambah adalah error. So dapat error juga lah. Error. Okay ni. Okay, kita ada 4 kolom. Ini preparation yang pertama. Dan tu lah sebab dia kosong kan. So kita mula M tu dengan kosong. Kita mula dengan 1, 2, 3, 4. Pulang lah banyak kan. Okay, itu tak apa. So X0 sama dengan 1. Tak sini 1. X1 sama dengan 2, tulis sini 2. Okay, tu straightforward lah kan. Okay, tu yang pertama. Ini initial lah, initial step. Okay, kemudian kita kira YX. Okay, YX ni kena kira. Okay, ni sama juga lah. Sebenarnya boleh copy sebelah tu. Saya tak nak tulis kat awak. Okay, yang ni ambil X. Okay, kita kuasakan 6. Ikut fungsi dia kan, kuasa 6. Tolak X. Klik lagi sekali. Tolak 1. So, kita dapat nilai dia minus 1 kan. Okay, tebak. Dia dah bagi klik je, dia pergi ke sel berikutnya, dia dah bagi dah 61. 61 tu ikut formula atas saja ni. Okay, dia bagi saja. Bagusnya apa ni, Google Sheet lah. Kalau Excel tak adalah, kita kena type ataupun kita tarik. Okay, untuk yang kedua ni kita boleh buat, kita tarik je lah. Okay, 61. Okay, satu positif, satu negatif. Step 2. Okay, dia memenuhi kan. So kita boleh continue. So nak kira error pun boleh lah. Error kan dah boleh kira sebab ada 2 titik. So error dia sama dengan absolute, kan, absolute. Okay, titik ni tolak titik sebelum dia. Okay, itulah error dia 1 lah. Okay. Nampak dia dah suggest untuk yang berikutnya. Sebab dia akan sama nanti terusan. Okay, bagus. Okay, ini adalah yang kita kena buat awal. Okay, berdasarkan daripada soalan tadi, ini yang kita kena buat. Boleh faham Okay. Boleh. Okay, lepas ni kita dah start nak menari. Okay, nak kira X yang kedua. So X kedua kita kena menari. Okay, menari tadi maksud saya tu kena yang dalam silang tadi. Okay, step 1. Step 1 ingat dia kata X kali dengan YX. Satu kan, okay ni kali. Kemudian tolak step 2. Step 2 X ni yang bawah ni X1 kali dengan Y0. Y0 ni YX kosong lah. Okay ni.
Okey, dan ni kena bracket lah. Jangan lupa sebab dia pengatas. Sekarang kita ada pembawah. Kan kalau tak letak bracket, dia akan bahagikan term yang terakhir je. Q8 R7 bahagi dengan apa? Itu salah kan? Sepatutnya Q7 kali R8 tolak dengan Q8 kali R7 baru bahagi. So letak bracket tu jangan lupa. Okey, dan bahagi, letak buka bracket lagi. Okey, yang ni apa Y1 tolak Y2. Ni Y ni bawah tolak dengan yang atas. Okey, tutup kurungan. Okey? Nampak formula tu? Okey, you all buat sendiri ke sambil-sambil ke tengok saja? Okey, dapat. Okey, dapat tu formula dia dan enter je lah. Okey, dapat jawapan dia 1.016129. Nampak nilai dia. Tadi 1.22, 1.3 1. Dia tak semestinya meningkat. Itu saya nak terangkan. Dia akan berada dalam julat 1 dan 2. Okay, nanti titik yang ketiga dia akan berada di antara 2 dengan 1.016. Okay, titik yang keempat dia sepatutnya berada di situ lah. Kalau tak, dia tak converge. Untuk converge, dia akan berada di antara titik 2 titik sebelumnya. 2 titik sebelumnya lah. Okay. Dan YX ni dah senang kan? YX ni untuk Y2 ni, YX2 ni, kita tarik je lah. Yang penting yang tadi je. Okay, jadi kita dapat minus 0.916, kita dapat satu positif, satu negatif, positif, negatif. Dia akan selang seli juga. Okay, untuk dia berlaku dia mesti selang seli lah. Positif, negatif, positif, negatif. Okay, kita kira error dia. Error dia pun ni tinggal tarik je lah. Okay, kita tarik, kita dapati error kita 0.983809677. Okay, masih lagi besar daripada 0.0001. Okay. Sebenarnya untuk start yang ketiga, keempat, kelima ni kita tinggal tarik je. Tak payah pun nak tarik balik dia punya tadi, solution tadi. Okay. Tapi untuk tujuan pengajaran saya akan tunjuklah untuk few steps sebelum kita tarik. So, sama juga untuk next iteration, sebab dia masih lagi besar kan. Kita kena gunakan titik sebelum dia. Tarik sikit. Betul tak? Oh, awak tak sebut tu dia. Ini bukan ini. Dia kena ada satu lagi, sorry. Tinggal dia. X sebelum dia. X sebelum dia tolak. Betul, sorry. Okay. X sebelum dia tolak dengan yang kita buat sebelum tadi lah. Okay, tambah Q8 tolak lah. Ini tadi. Okay, yang ni tak payah tak kurungan lagi. Sebab dia kalau bahagi dengan kali, dia tahu automatik dia akan kira selesaikan dulu baru ditolak. Okay, jadi tak perlu nak tak kurungan sini dengan belakang ni satu lagi. Okay, madai lah. Apa hai ni kau keluar ni. FE ni. Okay, bawa enter lah. Mana kau duduk? Oh, sini. Okay, alamak ni. Q10. Oh, saya tertekan apa tadi Q10 ni. Q10 tak ada, buang-buang. Okay, saya tambah. Okay ni. So, kita dapat nilai dia patutnya 0.98. Okay. Dia mesti di antara 1 dengan 2 lah. Tak je, kecil Sorry, cigau Betul ke formula saya sebut tadi? Sekejap Oh, sorry, tak ada Betul tadi, sorry. Ada, lupa silap. Okay, ni yang tadi betul. Sorry, silap Dia dah ambil kira tadi dalam pengasan. Okay, yang ni je. Okay, yang ni saja untuk XI, sorry. Tadi dah betul 1.016. Okay, yang ni kita boleh tarik ataupun kita ulang balik lah untuk bagi faham. So, kita gunakan mana tadi? 2 kali dengan yang bawah tolak dengan X2 kali dengan Y1. Okay. Buka kurungan, tutup kurungan, masukkan di dalam kurungan dan bahagikan Y2, buka kurungan dulu, Y2 tolak dengan Y1. Enter. Kita dapat nilai 1.0306. So which is between 2 dengan 1.01 lah. Betul lah saya kata tadi kan. So nanti kalau awak masuk ni awak akan dapat dia positif. Negatif. Oh, tak suci ya, begitu ya. Okay, negatif. Oh, salah saya punya pemahaman tadi. Abaikan.
Okay, ni dia negatif And then untuk yang ni kita turun. Okay, 0.0145 masih lagi tinggi lah. Okay, masih lagi tinggi. So kita teruskan step yang keempat. Step yang keempat pun sama. Buka kurungan. Ini kali ini tolak dengan X3 kali Y2. Tutup kurungan, bagi, buka kurungan. Y3 tolak Y2. Enter. Okay, 1.17. Okay, kita boleh tarik ni. Okay, 0.46. Okay, ni. Okay, 0.14. Lagi tinggi pula. Tengok dia punya error naik turun. Betul tak ni formula? Salah lah. Okay, betul lah. Okay, betul lah. Okay, error dia naik turun Dan untuk yang kelima, saya tak nak buat ni, so saya tarik, cuba kita tarik. Check. Okay, nampak dia dah semakin turun. Convergence, okay. 0.00, okay, masih lagi besar. Tarik lagi. Okay, baru stop. Okay, dia akan berhenti pada yang ke-9. Okay, pada Y iterasi yang ke-9, error kita jadi 0.0 banyak tu kosong ni. 0.1 okay, kurang daripada yang ni lah. Yang ni masih lagi besar, 0.01 kan. Okay, so kena teruskan. So yang ke-9 dia akan dapat nilai dia lah. Itu 1.34724 ni. Okey. Okey. Nampak tak? So yang lain saya tarik tadi daripada 4, 5, 6, 7, 8 tu sebab dia itulah sama je. Saya tunjuk tadi start 2 dan 3. Tapi kalau ikut formula dia samalah. Okey, sama. Bila kita tarik tu dia akan sama dengan atas. Okey, yang ni fungsi. Okey, yang ni. Okey, mana katanya dah tepat lah ni. Sebab YX dia kosong. So 1.3472438 ni dah last kot, accurate lah. Sebab dia punya YX dia sama dengan kosong. Okey. Inilah keadaan second. Kan mudahan. Okey, nampak? Ini kalau sebelum ni kita guna, okey, ni 30. Kan tak boleh lah nak compare dengan Newton Raphson kan. Nampak? Sebab dia pakai 30. 0.0001. Kat sini kita guna 40. 0.00001. Kalau kita reducekan 1, kita akan berhenti kat mana? Kita boleh berhenti dekat inilah 8. Okey, 8. Dekat 8 ni kita dah berhenti lah. Itu 1342466. Okay, kalau kita compare dengan sebelah 134724138. Okay, which is taklah beza kan. Okay. Tapi yang ni sama dengan yang bawah ni pak. Okay, yang saya tanda orange kuning ni dengan yang ni. Nilai dia sama. Okey, dah convert yang 9 tadi lah. So, okey, mana kata second method ni kita boleh pakai walaupun dia penghampiran kepada Newton Raphson, tapi untuk dia setanding kita boleh kecilkan tolerance. Okey, kita kecilkan lagi tolerance tu supaya kita dapat yang setanding value dia lah. Okey, kat sini kita gunakan 0.00001 30 Yang ni 0.00001 ada 4. So, tapi dia memberikan jawapan yang sama. Kat sini mungkin 6 lelaran, 5 lah. Kalau kita tak kekosongan, berarti kosong So ini kita bukan 9 lelaran untuk dia converge. Okey, itulah bezanya. Okey. Okey, kalaulah kita plotkan untuk soalan yang berikutnya tadi, dia kata apa? Soalan B dia kata guna SMAT lah. Soalan B dia minta verify your calculation, okay, by plotting function. Okay, kalau plotkan fungsi, okay, semalam tadi saya jumpa ni arahan dia, okay, ni lah. Ni fungsi kalau kita plotkan tadi.
Okey, kita akan dapat satu tip silangan sini. Okay, nampak? Ni kalau guna kan dalam Google Sheet ni dia ada function tu. Awak pergi kat chart style ni. Okay, nampak ni? Saya ni kita boleh pergi chart style ni. Pergi ke mana tadi? Setup. Ni nampak ni, chart type. Okay, kat sini kita boleh banyak pilih-pilih lah. Untuk yang saya pilih tadi lah, yang ada line chart. So dia boleh buat garisan lah, tak ada scattered. Okay, dekat Google Sheet chart editor dia. Okay, katakanlah awak nak tahu lebih tu, kita boleh kecilkan dia punya ni. Customize Aziz vertical horizontal. Horizontal ni ada tak dia punya measure dengan slide label, form data. Ni minimum value dengan maximum value. So kita boleh ni, katakanlah kita ambil 1 dengan 1.5. 1 nak lagi kecil lah. 1 hingga 1.25. 1.25. Oh, tu lagi halus nampak. So dia akan bersilang pada 1.13 sini lah. Sini point ni. Nak tengok lagi dekat kan. Ataupun kita dekatkan lagi. 1.10. Nak tengok punca kan. Nak tengok punca dia bersilang kat mana. 1.10 dengan 1.15. Lagi halus kan. Zoom. Okey ni. So kita nampak dia bersilang kat 1.13 something lah. 1.3 something. Which betul lah apa yang kita buat tadi. Okey. Tu kalau nak ni kita zoom lah, nak tengok mana dia bersilang. Okey. Guna Google Sheet. Ni Google Sheet lah. Nampak jelas lagi. Tarik besarkan gambar ni lah. Okay, 1.13 something lah. Sebelum 1.14. Kalau kita buat 1.14, sini 1.12. 1.13 27 kan. 8 tadi berapa? 1.134. 1.134 lah kat sini lah. Silangan dia. Okey, lagi halus ni. Okey, awak juga boleh adjust kot ketebalan line ni. Line ni terlalu, okey ni line ni besar. Ambil yang paling halus apa? Line dash, mana size? Line thickness. Okey, line thickness ni awak ambil 1 pix. Ini sudah paling halus je. Lagi halus lagi tak? Mana tebal? 1 pi ni yang paling halus lah. Okey. Ini paling halus lah. Tu, so nampak lagi ni. So kalau lah kita pergi ke 1.34 1.132 mana tadi? Mana meja vertical ni, vertical. Horizontal axis. Okey. Saya pergi halus lagi 1.13. Ada sekejap tengok kan mana dia bersilang betul. Dan 1.135. Tu. Di mana dia? Cantik tadi. Oh, tidak nampak. 1.35. Okey. 1.134. Sini yang hebat. Oh, okey. 1.134 dengan 1.135. So dia bersilang pada 1.342437. 1.347 kat sini. Ya. Silangan dia. Okey, itu just nak tunjuk macam mana. Tapi yang penting adalah untuk graf. Okay, yang ni lah. Okay, jawapan tadi. Dan untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3, BAC dia kata plot convergent control to see the result of convergence. Okay, yang tu dia suruh plot apa lawan apa sebenarnya. Okay.
Y lawan iteration. So plotkan Y lawan iteration. Okay, ni kalau kita plotkan ni. Klik highlight je dengan klik button control ni dua ni, kita add chart. Nampak add chart tak? Chart. Okay, nampak ni. Ada gambar insert chart. Okay, ni dia bagi jawapan. Okay, dengan iteration tadi tu. Iteration Y ke apa ni? Oh bukan, dia suruh ambil converge error, bukan Y. Sorry silap. Dua. Dia suruh plotkan ni dengan error. Ini dengan ini. Ni klik ni dengan error. Control lah. Ni ayah. Control. Okay. Insert chart. So awak dapat ni lah. Okay, tu untuk soalan C. Ini macam tutup. Okay, tutup. Ini masalah. Okay. So kita dapat converge ni lah, melawan iteration. So itulah dalam second dia ada naik turun. Okay, compare to ni Newton Raphson dia semakin halus. Newton Raphson sebelah kan. So kalau kita plotkan ni melawan ni insert chart. Okay, dia lagi smooth. Okay, dia punya tu convergence kriteria dia. Okay, compare to ni lah. Mana tadi? Buka sebelah-sebelah. Kenapa tak gerak? Okay, boleh gerak. Okay, kita kecilkan sikit. Okay, ni compare. Kalau dah besar pula, kecil lah juga. Okay. So kita nampak satu ni Newton Raphson, yang ni adalah second method. So dia punya error melawan iteration. So kalau Newton Raphson dia smooth kan. Okay, menghampir-hampir kosong. Tapi kalau second, dia boleh naik, turun. Okay. Boleh faham? Ada soalan? Untuk second method? Kelas, okey tak? Doktor, dia punya graph tu ada spike tu dia tak ada masalah. Kenapa dekat 4 tu dia ada spike? Tak, ini sebab ni memang error dia naik turun. Saya kata tadi error dia ni nampak. Tadi kan kat mana tadi yang saya ambil bukan ni tadi dah. Yang saya ambil tadi ni, ini apa ni? Ini yang apa? Bisection. Satu lagi. Sekejap yang ni, kita klik yang ni. Lawan satu ya yang ni. Ni baru Newton Raphson. Aduh. Banyak sangat kurang. Okey. Low. Kenapa berkuah gini? Tak dengar apa. Mana tadi? So ni ni chart. Saya ambil yang ni tadi. Lain chart. Okey. Ini baru Newton Raphson. Mana tadi error tadi? Okey, ni kat sini. Alai. Oh, salah pula. Mana pergi? Tekan sikit. Nak tengok dia. Ni Newton Raphson sebelah dia. Kecilkan sikit. Okey, ni yang tadi. Second. Kecilkan sikit. Okey. Perbandingan 3 kaedah. Okey, nampak cantik sikit. Kita boleh nampaklah perbandingan. Okey, bisection, Newton Raphson dengan second. Itu tak ada masalah sebab memang dia naik turun untuk second. Tapi itulah yang penting tadi pemilihan titik awal tu, titik pertama dan titik kedua dia mesti satu positif, satu negatif. Okay, tapi memang dia ni dia besar, kecil, naik besar balik error dia.
tu dia kecil, turun. So tak ada isu. Okay, sebab dia ada kemungkinan untuk tidak converge tu ada. Second method. Tapi untuk yang tu dia akan converge lah. Akan semakin menumpu. Maksudnya. Okay, boleh? Yang tanya tadi jawab? Boleh. Ada soalan lain? So nanti dalam soalan tu dia boleh tanya gini lah. So buat perbandingan, buat pengiraan menggunakan 3 kaedah dan bandingkan hasil keputusan. So untuk discuss tu awak kena compare lah dia punya error. Barulah kita boleh buat discussion kan. Okay, ni mana, so boleh ujar lah mana yang lebih baik pun dari segi tolerance tadi kan. Saya nampak. Ingat, untuk dapat yang ini, B section tadi kita gunakan error 0.005. Kalau tak silap saya lah semalam. Itu pun dah 0.005, itu pun dah perlukan 11 lelaran. Kalau lah kita kurangkan kepada 0.01, dan how banyak kita punya lelaran. Makin banyaklah lelaran ke sebelah ni. Dia yang rumit dekat B section tadi tu sebab kita tak boleh nak tarik. Sebab kita kena tengok manakah kedudukan dia positif dengan negatif. Sebab ada mungkin dia jadi A, Pak. Ni A. Lepas tu dia jadi ni dah dia pindah ke sini pula. Dia ambil titik C. Tapi dia akan remain dalam satu tiga. Yang B ni dia berubah. Kerap. Okay, B dia berubah yang semalam kan kita lihat. So, tapi kita kena start by start, iteration by iteration kita kena pantau. Kita tak boleh nak tarik sampai ke bawah. Tapi gunakan Newton Raphson, kita boleh tarik je. Gunakan second pun kita boleh tarik je ke bawah. Okay, memudahkan calculation lah. Okay, dua kaedah ni mudah, tapi dia perlukan tolerance yang halus lah. Walaupun halus, tapi lelaran dia, bilangan lelaran dia sedikit. Okay, compare to di yang B section lah, ni 6 je. Dan ni pun 11 kan, yang ni 9 je. Walaupun dia punya tolerance dia lagi kecil. Okay, lagi tepat lah nak katanya. Okay, so itulah dari segi discussion, awak boleh discuss itu. So boleh bandingkan error analysis dia macam mana. So boleh tengoklah percentage among di 3 methods. Okay, alhamdulillah dah pukul 9. So actually itu pun dah hampir mengakhiri. Okay, satu lagi adalah yang menggunakan free math lah. Free math. Yang function tadi gunakan SMAT lah. Yang ni sepatutnya guna SMAT lah. Yang ni boleh guna SMAT lah. Yang dapat tertib silangan tadi. Soalan nombor 3. Soalan yang terakhir, stop sharing, adalah free math. Free math kena buka free math lah. Okay, komputer sebelah. Entire screen. Share. Okay, buka free math. Okay, remember directory, working directory tu kena yang awak pakai lah. So saya pakai kat sini. So saya dah ada data lah sebelum ni. So dia akan keluar kat sini dan kita gunakan apa? Kaedah second. Okay, dia punya file tu yang mana satu? File dia yang ni second M. So kalau awak klik tu dia akan tunjukkan lah dia punya tu. Okay, ini macam notepad lah. Notepad ni awak type lah programming awak tu. So ni lah second punya function. Dan awak kena type apa dekat console, type yang ni lah. And second ni. Ctrl C. Okay, ni arahan dia lah sebenarnya. Kan ni command Command ni dia tak baca lah. Ctrl C. Okay, dia baca yang tak ada tanda ringgit tu. Okay, Ctrl V. So ini dalam soalan tadi ada 4 kosong Kita boleh tambah 1 lah. Okay, ini betul fungsinya. Julat dia 1 dengan 2 titik mula dan enter. So N9 result dia 1.347241383965. Okay, tu keputusan dia lah. So sama lah yang kita calculate tadi. Okay, awak boleh compare dengan yang awak buat pada Google Sheet. Okay, kelas. Okay, with that kita habis lah lecture tu.
Lecture tu dah selesai. So next, apa nak buat? Okay, boleh cuba tak? Ni saya akan masukkan dekat Google Classroom nanti. Okay, awak boleh cuba any function. Say kita Google ya, tengok cari soalan. Mana aku punya mouse ni berbelit ni. Okay, mouse tu. Okay, sekejap. Mouse komputer satu lagi. Okay. So kalau lah kita pergi untuk next benda yang kita boleh buat. Pasal dia mana punya cursor ni? Dia hilang. Mana cursor-nya? Tak boleh. Mana cursor? Where are you? Oh, baru nampak. Okay, ni Asmat saya tutup Asmat saya. Dia mengganggu saya. So, nanti awak boleh tengok. Saya nak cari. Kita boleh cari tak soalan? Non-linear equation. Alamak, ada tak contoh soalan-soalan? Question. Okay. Boleh pakai dulu. Okay, baru boleh pakai mouse ni. Ni. Menarik soalan ni. Dah keluar. Okay. Abaikan keadaan browser. Okay, sekarang saya minta awak buat. Gunakan Google Sheet masing-masing. Cuba solve. Ini dia. Tu senang senang tak? Nak susah sikit kita ambil yang eksponen lah. Okay, cuba solve. Dapatkan fungsi persamaan. Oh, ini sistem linear. Dia bukan ni ada YZ bukan kan? Ni cigau. Yang atas ni dia boleh pakai ni saja. Ni nanti chapter 3. Ada tak yang soalan rumit sikit? Apa soalan senang-senang ni, Cik Wah? Tak apalah untuk awak ni. Okay, C. Guna kaedah B section. Use Excel and VBA to solve the following problem. Okay, sama juga. So saya nak awak buat C tu guna tiga kaedah. Okay, sekarang. Cukup besar? Tak cukup besar? Okay, cuba dapatkan fungsi untuk persamaan ni. Okay. Dia tak cakap pun kat mana interval kan. So cubalah. Okay. Awak tadi kan dah ada Google Sheet masing-masing kan? So boleh replace saja. Tengok kan? Buat save as ke, buatlah table baru ke, dan cuba solve persamaan C ni. Okay, nanti kita boleh discuss. Okay, sekarang. Okay, guna salah satu daripada tiga kaedah. Terpulanglah awak nak guna mana satu. Second ke, Newton-Raphson ke, bisection. Tapi itulah semua tak dibagi initial value, so you kena gunakan initial value sendiri dan juga tolerance sendiri. Bebas. Jelas arahan? Kelas? Boleh cuba guna antara tiga method tadi tu untuk dapat dia punya jawapan. Good. Okay, gunalah mana-mana. Saya bagi kebebasan untuk tentukan initial value dan juga tolerance. Epsilon. Okay, C ya, soalan C saja. Saya highlight.
Tak cukup besar, saya besarkan lagi. Mana tahu mata tak nampak dah. Mana tadi hilang pula dia. Okey. Tu soalan dia, X kuasa 6 campur 3 X kuasa 5 tolak 41 X kuasa 4 tolak 87 X kuasa 3 campur 400 X kuasa 2 campur 444 X tolak 720. Dapatkan punca bagi persamaan ini. Menggunakan spreadsheet. Soalan C ya. C jawapan dia apa ni? Jawapan dia tu lah. Dia jawapan. So ni apa kenapa saya bagi jawapan ni? Awak boleh pilih ni sebagai initial guess. Itu I mean in between lah. I mean julat. Ni nilai kosong ni contoh jawapan ni. Tapi kat situ bolehlah pilih. Mungkin di antara tu. Dia tak ada satu dengan satu minus 2 ke 3 ke minus 4 ke 5, 6 tu. Okay, di antara ni jawapan dia saja. Ini adalah cubalah. Mungkin boleh jadikan sebagai initial guess. Initial value. Sebab persamaan dia ni apa? Panjang. Okay, saya nak masukkan nota awak tu sekarang. Google Sheet, Google Classroom. Mana Google Classroom saya? Itu mana ni banyak ni. Dekat mana Google Classroom? Dekat email. Dekat email. Pergi kat Google Classroom. Mana Google Classroom ni? Okey, numerical method 7890 classwork kita masukkan create. Okey, chapter 2 materials. Apa tadi? Non-linear. Lecture 2 lah. Lecture 2 topik create topik chapter 2. Mana file? Upload file. Browse. Kat mana dia letak? Nota. Okey, ni dia. Open. Okey, post. Okey, nota saya dah upload dalam Google Sheet. Google Sheet, Google Classroom. Chapter 2 nanti next week kita akan masuk chapter 3.
Okey. Dah. Ada masalah ya? Ada masalah nak tanya? Sila tanya. Dalam buat exercise tadi. Nota saya dah upload So ni Doktor, saya try guna second method ni. Kalau dia punya nilai untuk apa YX ni terlampau kecil, then point saya tu tak betul. YX terlampau kecil. Dia dapat negatif 600,000. Tak ada. Okey, itu apa? First ke apa second? Itu yang first. Yang second dia makin kecil lagi. Okey. Dia bukan kena antara positif dengan negatif. Tak, yang kaedah kedua tak ada, tak semestinya kan. Tak semestinya. Kaedah kedua kan awak initial gap dia 1 point. Awak guna Newton Raphson kan? Bukan, saya guna second. Oh, second. Ha. Yang second kena dua titik tu, satu positif, satu negatif. Saya dua-dua negatif. Satu tu Itu tak boleh kena salah, kena pilih untuk point lain lah. Point yang awak pilih tu tak betul lah. Nanti pilih satu lagi point yang satu positif, yang memberikan YX positif dengan negatif. Okay. Doktor.
Ya. Yang dia punya epsilon ni ambil berapa doktor? Dia kata open, terpulang. Bebas. Bebas. Sama dengan initial gas dia. Okay, saya dah siap lah. Sekejap je. Okay, anyone boleh, kalau dah siap boleh tunjukkan, sharekan saya slide dia. Ataupun ni. Stop sharing. Mungkin ada yang nak kongsikan jawapan dia. Saya dah siap lah. Seminit je. Tak dapat. Mungkin saya silap. Dua-dua saya buat negatif. Cuba share. Boleh sekejap. Ya, nak cepatkan kelas. Okey, sekejap. Boleh tutup. Saya boleh komen. TCIS. Okey. Ni saya punya tak sampai jauh pun. Tengok saya punya value dua-dua je. Saya besarkan sikit. Tak nampak? Besarkan saya mata halus lah. Ah, Awak bila titik apa? 1, 2. Guna kaedah. Cuba tengok kat Y awak. Saya tunjuk saya punya formula. Tengok formula tu. Tapi kan sekarang salah key in dia tak jadi apa. Tak nampak? Besarkan sikit. Saya besarkan lagi sekejap. 720 8x 720. kuasa 6, kuasa 5 ada, tolak kuasa 4, tolak kuasa 3, 87 kali 3. 87. Oh alamak, saya salah bracket kan. Okay. Nampak. Dia benda-benda ni kadang tengok formula je. Jauh pun. Apa tu? 3B. Untuk X1, untuk apa? X. 87X. Okey, kuasa dia kat sebelah dah. 3. Okey. Dah. Saya bracket dulu. Tu okey betul. Tak payah bracket, tak apa tu. Campur tolak okey. Tak bracket. Bahagi. Okey, kosong. Okey. So jangan ambil titik kosong tu jawapan, satu tu jawapan dia. So you ambil 0.5. Cuba ambil 0.5 untuk X0. Untuk X0 saya ambil 0.5. 0.5. Tak kisahlah. Jadi bukan satu lah. Okey, 2 tu okey. Okey, cuba tarik formula tu. Okey. Tak, satu tu formula 2 tu salah kan? Boleh tarik je kan. Tarik je untuk yang satu tadi tu, tarik ke bawah. Kita tarik sebelah. Okey. Kan satu 2 negatif. Sekejap saya tengok balik. Salah formula. Kalau tarik sama je. Patutnya jawapan awak tu bukan 600 lebih, patutnya minus 411. Minus 411 YX tu. Untuk yang X jadi 2 ni. X 0.5. Untuk X 0.5 ni bukan 600, dia 400 apa? 411. Ada salah tu. Campur 3 kuasa 5 tolak 41. Tolak 87. Campur 400 kuasa 2 campur 444X tolak 720. 444X. Betul lah. Ke saya punya bracket ni jadi salah? Tak pasti saya. Saya cuba.
kenapa kuasa tu macam ada 2 kali 3, kuasa B81, kuasa 5. Tu kot nampak tu. Ya. Sorry, kat mana? Yang 3 tu dalam bracket 3 kuasa B81, kuasa 3 5. kali. Patutnya darab. Saya tukar apa tu? Okay. Kuasa kan. Mana yang kuasa kali 3 darab? Tu. Mana star? Okay dah. Itu saja ke? Enter. Okay. Oh, belum. Ada something tu. Ada something lagi ni. Yang lain. 41, 80. 41 kuasa 8. Semua tu sama tu. Saya nampak bukan star tu. Okay, ya. Okay, 4x. Yang last pun sama. Okay. Kita tarik ke bawah. Okay, saya kena balik ke ni. Okay, teruskan. Nanti awak jawapan dia. So tolerance awak ambil apa tolerance? Absolute. Saya punya tolerance saya tarik je tadi. Bracket yang ini tolak. Katanya awak dapat jawapan awak sama dengan 1. Okay. Jawapan untuk error? Tak, bukan error, untuk jawapan tu X dia. Sebab tu kan tadi awak masuk nilai 1 kan dapat kosong kan. Itu lah jawapan sebenarnya. Tapi saya suruh tukar 0.5. 0.5. Sebab nak tunjukkan, sebab itu kan jawapan dia 1. Sekejap, saya balik semua satu nak tengok apa jadi. Jadi tak betul kan kalau ambil nilai salah. Jawapan sama kosong kan tak jadi lah. Tak boleh nak buat iterasi. Satu negatif. Dia punya rule dia kena follow jap. Kalau saya tarik. Okey, tarik. Tarik ke bawah. Apa tu tak kena salah. Formula tu. 2 tu tak ada formula lagi. Awak kena kat sub 3 tu kena buat formula dulu. Formula untuk yang mana? Nombor 3 tu. Nombor 3 tu kena ada formula. Situ kena. Yang dancing tu. Saya lupa lah. Okey, jap. Copy daripada yang sebelah tadi. Alright. Okey, step 3 tu ambil. Okey, ambil step bawah ya, nombor 2. Okey, copy tu. Lama. Tak boleh gitu. So saya boleh adjust je ke? Okey, enter. Enter je? Okey lah. Dia betul kalau enter satu je. Sebab dia dalam Excel dengan tu, dia selagi mana awak tak letak simbol ringgit, dia akan ikut sel mana yang awak pindah. Kalau awak tak simbol ringgit, awak fixkan dia. Okey. Dan untuk yang YX ni pun sama lah. Tapi ni formula yang tadi. Ni saya drag dia kan. Salah tu. Yang mana salah? Tu cuba tengok formula 3 tu. Formula yang tadi yang sebelum ni? Tak, yang tadi yang awak buat ni, tak payah. Yang ni? Tu, klik nombor 3 tu, okey. B46, mana 46? Jauh ni. Dia tarik formula yang atas tadi tu. Satunya ambil yang 82, apa? Saya adjust balik kot, sekejap. 81. Ya, saya buat balik. Darab. Ya. Yang lain ada nak tanya dia. Ni tu nak tunjukkan keputusan apa lah yang awak teruskan tu, betulkan, jangan unshare lagi dia. Share je. Jangan share. Saya berhenti share. Tak share je. Sampai share. Awak buat lah. Okey. Tunjuk kawan awak tengok. Saya nak buka attendance ni sambil ni. Alright. Dah siap belum? Dah siap gitu? Belum. Okay, yang lain nak tanya ke? Ada nak tanya ke? 1, 2, 4, 1. Sementara kawan awak tu siapkan tu. Saya double check lah. Tu bagi. Betul. Dan nilai ni je just 8, 10 pagi.
tutorial. Wait. Yes. Okay, kelas attendance dah ready. Tunggu awak punya siap ni. Okay, dah boleh? Okay tu. Maksudnya okay tu. Kan? Satu step lagi. Satu balik. Satu step lagi tarik. Oh, je sampai kosong. Okay, so itulah jawapan dia. So yang lain faham So itulah jawapan dia tu. Kalau guna tolerance yang kawan nak pakai ni lah 0.0001 kan awak pakai kan? Betul. Part tu and then X0 awak tu 0.5 bukan 1 0.5 dengan 2. Sepatutnya sepatutnya. Okay. So kalau awak guna ni, guna kaedah second, itulah jawapan dia. Tapi kalau guna kaedah lain, tukar je lah. Okay, tapi untuk interval tu 0.52 tu boleh pakai untuk bisection ataupun Newton Raphson. Okay. Alright. Okay, okay, boleh, terima kasih. Okay, so yang lain clear So hopefully you all yang lain boleh samalah. Tengok kaedah tu. Tu jawapan dia. Okay kelas, kalau tak ada kita ambil attendance sekarang. Sambil-sambil tu kalau nak tanya soalan sila tanya, boleh. Okay. Mana attendance dulu. Okay sila ambil attendance masing-masing. Yang tak ada macam biasalah. Tulis dekat ruang chat. Ada seorang kata tak boleh datang. Alhamdulillah, siapa tadi? Okay, ada 24 orang, baru 24 ni, mana lagi? Ramai je belum scan? Tujuh. 33 orang lagi. Yang bagi nama ni 3. Seorang pergi JPJ hari ni. Itu ni saya nak tutup, ni saya nak tutup. Itu mana tadi? Mana tadi student ni? Siapa dia datang ni? Muhammad Imran Anwar. Imran Anwar pergi JPJ. So 49 lagi mana? Banyak lagi tu saya nak kira tu, 17 tu. Kelas? Ya, dah. Okay, ambil attendance. Satu, dua, tiga, empat, lima, baru 5 orang bagi nama yang tak boleh nak key in. 5, 49, baru 50 lebih. 54, 55, ada lagi 11 orang. Okay, dah scan dah yang lain. Mana ni? Tak beranjak ni 49 ni. Ya betul. Ke dah lost dah? Lost dah kot. Mana yang lain? Okay, yang saya nampak yang tak dapat tadi Olive.
datang. Aiman Hakimi. Aziz Amir. Mana lagi? Jasbir. Ni yang bagi nama kat chat. Syarul Nizam. Biani. Okey, mana yang lain? Izzuddin. So 56 ada 10 orang lagi ni. Jadi siapa tadi kata minta pengecualian tadi, nama dia siapa ni? Muhammad Imran Anwar. Okey. 9 orang lagi mana? Lelong, Adli Hakimi. Farhan, Aziz Afiq, Fidaus. Adli ada sir. Adli. Okey, Adli ada lagi. Farhan, Aziz, Fidaus, Zaim, Hafif, Irfan, Nur Farisa, Siti Nurain. Doktor, Nur Farisa tu line dia slow. Dia ada tadi ya? Dia beritahu saya tadi. Dia ada dah ni. Tapi line Lagi? dia slow. Doktor, Muhammad Farhan. Okey. Lagi 6 orang. Aziz, Fidaus, Zaim, Hafif, Irfan, Siti Nurain. Ada tak? Nak balik, nak tutup kedai ni. Tutup kedai. Siti Nurain tak nampak. Muhammad Irfan ada tak? Muhammad Irfan Arif Muhammad Irfan Arif ada ni, mana awak? Ada tak? Muhammad Irfan Arif ada? Saya nampak nama dia. Hello. Salam lah. Kat kelas ni, tengah kelas ni. Sekejap lagi lah, biar ni ada, tapi ada seorang student PSM sekejap. Kat mana ni? Wah, awal dah sampai. Tadi kata pukul 10. Baru pukul 10 lagi. Muhammad Haziq Afiq ada nama ni? Orangnya mana? Okey, Fidaus. Fidaus tak nampak nama. Zaim tak nampak nama. Muhammad Afif. Muhammad Afif pun saya tak nampak nama. Tidur lah tau. Panggil attendant budak semua tidur kata. Okey? Lelong Satu, Fidaus, Zaim, Afif. Dengan Siti Nurain. Tempat orang tak ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tak ada. Okey, kelas. Itu saja kelas kita hari ini. Kita jumpa balik pada minggu depan dengan chapter 3. Okey? System of non-linear equation. Okey, kelas. Terima kasih semua. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, doktor. Terima kasih, Doktor. Ya.